Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Maqasidus Shaum ataupun maqasid puasa ataupun tujuan puasa, yaitu antara hikmah dan tujuan pensyariatannya. Baik, alhamdulillah kita masuk dalam siri yang kelima pada kali ini. Dan untuk kali ini kita akan masuk dalam fasal yang ketiga, iaitu berkenaan tentang adab-adab puasa. Dan kita ambil untuk kali ini kita ambil 3 tajuk ataupun 3 perbahasan terlebih dahulu. Dan ini merupakan bahagian yang pertamalah. Baik, kemudian yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus untuk menyempurnakan risalah agama Islam. La nabiyya ba'dah, tiada nabi lain setelah diutuskannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat semua masih lagi dalam keadaan sihat dan sentiasa jaga diri, jaga ahli keluarga kita walaupun PKP fasa yang keempat kali ini kan. Kita telah memasuki PKPB, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi kalau tak ada keperluan sangat, tak perlulah nak keluar rumah kan. Kecuali kalau ada keperluan yang mendesak, terpaksa kena keluar rumah, keluarlah sekejap dan pastikan kita tetap menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Mudah-mudahan kita dan ahli keluarga kita ni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terlindung daripada virus COVID-19 yang masih lagi berada di luar sana. Baik, kita akan masuk dalam perbahasan kita. Jadi dalam bab ini, fasal yang ketiga ni ada 6 adab kan, puasa. Sahabat-sahabat semua boleh tengok dalam slide ni, kita gariskan 6 adab berpuasa dan pada hari ini kita akan bahaskan 3 terlebih dahulu. Kita tengok apa yang pertama. Okey, jadi yang pertama ialah adab puasa. Yang pertama, memelihara lidah dan anggota tubuh badan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita menjaga lidah kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga perut kita, menjaga kemaluan kita dan menjaga semua anggota tubuh badan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jaga diri kita daripada melakukan perkara maksiat. Secara umumnya macam itulah. Dalam satu hadis yang telah kita bacakan tadi kan, dekat permulaan tadi, maksud hadis tersebut ialah barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, sama ada dusta ataupun perkataan-perkataan yang lain. Dan perkataan keji ni banyak, mencela, mencaci, menghina, itu semua tu perkataan yang keji lah, yang tak sepatutnya kita ucapkan. Serta mengamalkannya, maksudnya mengamalkan perbuatan-perbuatan yang keji kan. Kita mencuri, ambil hak orang lain, ataupun meninggalkan solat kan, lepas sahur kan, lepas makan sahur tiba-tiba tidur. Terlepas solat subuh kan, meninggalkan solat subuh, itu merupakan perbuatan yang keji lah, antara perbuatan yang keji. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada orang itu untuk meninggalkan makan dan minumnya. Jadi maksudnya apabila kita ni puasa, pada masa yang sama kita tidak menjaga mulut kita dan kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang terkutuk, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini
tak akan ambil pun tentang puasa kita yang kita lakukan pada hari tersebut. Jadi puasa kita ni sia-sialah kan, walaupun kita ni lapar, walaupun kita ni dahaga, walaupun kita sahur, walaupun kita berbuka sama macam orang lain, tapi puasa yang kita lakukan itu adalah puasa yang sia-sia. Kemudian dalam hadis yang seterusnya juga disebutkan, wa rubba sha'imin hadzahu min siyamihi al-ju' wal atas, rubba qa'imin hadzahu min qiyamihi sahar. Boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar. Dan boleh jadi orang yang berqiyam, kan, mendirikan ibadah ataupun solat, itu tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya, daripada ibadah yang dia lakukan, melainkan hanya berjaga malam. Jadi ini merupakan salah satu orang kata ancaman ataupun peringatan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kan? Jangan sampai puasa kita ni sekadar puasa yang mendapat lapar dan dahaga sahaja. Jangan sampai solat yang kita lakukan itu merupakan solat yang sia-sia, kan? Kita solat tetapi solat tu sia-sialah. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak boleh meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sadaqallahul azim. Maksud dia, sesungguhnya orang-orang yang munafik, mereka ni mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik, mereka mempermainkan Allah dengan cara macam mana? Yaitu seakan-akan mereka beriman, padahal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, kan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan sebahagian daripada manusia ada yang berkata kami beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala wa ma hum bimumin, bahkan sebenarnya mereka ni tak beriman pun, kan? Cuma orang kata berpura-pura sahaja. Ini orang munafik. Jadi mereka ni bermain-main ataupun mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah Subhanahu wa taala juga turut mempermainkan mereka. Allah Subhanahu wa taala balas balik permainan tersebut dengan cara macam mana? Allah biarkan mereka ni dalam kesesatan. Kan? Sebab tu orang-orang munafik ni, kan, Allah biarkan mereka dalam kesesatan, kan? Tak akan diberikan petunjuk. Dan antara ciri orang munafik, cuba kita perhatikan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka mendirikan solat, kan, mereka nak buat solat, mereka solat dalam keadaan bermalas-malasan. Dan solat dalam keadaan bermalas-malasan. Maksudnya solat orang yang malas macam mana? Korang tahulah semua, kan? Solat dalam keadaan malas, kan? Baca Fatihah pun tak betul, kan? Wuduk pun malas, wuduk pun tak betul, berdiri pun tak betul, angkat takbir pun tak betul, bahkan baca doa ataupun wirid selepas solat itu pun tak betul. Ini bermalas-malasan. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka solat dalam keadaan yura'una an-nas, menunjuk kepada manusia, kan? Mereka solat sekadar untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia, sekadar untuk bersifat riak semata-mata. Kalau tak ada orang, mereka tak solat. Kalau ada orang, mereka barulah solat. Kan? Macam kenal, ya kan? Biasa kalau kat masjid ataupun kat surau, kan, time ramai orang, biasanya dia ni tak buat solat sunat qabliyah, tak buat solat sunat ba'diyah. Tetapi apabila ada orang, dia buat, ya kan? Time balik kat rumah, solat sendiri, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, mereka tak buat. Sebab apa tak buat? Sebab tak ada orang. Itu bahayanya apabila kita ni yura'unan nas ataupun solat dalam keadaan menunjuk-nunjuk. Jadi kalau kita nak ikhlas, ada orang ataupun tak ada orang, tetap kita laksanakan solat tersebut, kan? Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sedikit sahaja. Ini kita minta jauh, kan? Kita latih diri kita
apabila kita mendirikan solat dan juga ibadah-ibadah yang lain, pastikan kita ada 3 ciri ya yang ada dalam slide ini. Yang pertamanya ikhlas. Kita buat tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ikhlas sebab apa? Sebab kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cari pahala Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kejar yang namanya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhlas. Yang kedua khusyuk. Khusyuk maksudnya kita faham apa yang kita baca, kita faham apa yang kita buat dalam solat tersebut, dalam ibadah tersebut. Kan? Kalau tak tahu, belajar. Kalau tak tahu, tanya ustaz. Tak tahu, tanya mak ayah kita. Kalau tak tahu juga, tanyalah Syekh Google. Kan? Tapi pastikan kalau dapat maklumat tu, dapat maklumat daripada sumber yang betul. Kan? Bukan daripada laman web yang merapu. Kan? Kemudian syarat yang ketiga, tidak riak. Kita sebut tadi, tidak riak maksudnya dalam keadaan apapun kita buat solat tersebut, kita buat ibadah tersebut. Sama ada apabila kita bersendirian ataupun apabila kita berada bersama orang yang ramai. Kan? Ini. Jadi tugasan untuk hari ini, yang ni tugasan yang pertama, iaitu 2 markah. Tolong tulis balik terjemahan surah An-Nisa ayat 142 ni. Dan tulis balik. Carilah dekat Al-Quran tu ada. Kan? Tulis terjemahan surah An-Nisa 142. Dan 2 markah. Ini soalan yang pertama untuk hari ini. Jadi sebagai kesimpulan untuk yang pertama ni, terdapat orang yang puasa dia tu sah. Dan puasa mereka ni sah. Tetapi tak dapat pahala. Kan? Maka sebab itulah kita ni kena perhatikan 2 perkara berikut. Yang pertama, kita kena memelihara daripada batalnya puasa. Kan? Ini jelas. Kalau dalam fiqh, kita pelihara puasa kita ni supaya tak batal. Caranya, hindarilah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contoh macam makan ataupun minum, kan? Ataupun yang lain-lain. Memasukkan barang ke dalam rongga yang boleh sampai ke dalam perut, kan? Itu yang pertama, kena jaga. Kemudian yang keduanya, kita juga kena jaga ataupun kita kena pelihara daripada batalnya pahala puasa itu sendiri. Kan? Ini yang batin ataupun perkara yang dalaman kita lah. Jadi pastikan kita dapat pahala puasa tersebut. Maksudnya kita hindarilah diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga tangan kita, jaga hati kita, jaga telinga kita, jaga perut kita, dan jaga semua anggota tubuh badan kita. Kan? Itu. Kemudian yang kedua, adab puasa yang kedua iaitu apabila kita diajak untuk makan, sedangkan kita ni berpuasa, maka katakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kan? Ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyakul inni sha'im." Sekiranya seseorang daripada kamu dijemput untuk menghadiri jamuan makan, sedangkan ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia berkata, "Inni sha'im." Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Baik. Jadi keadaan yang kedua ni berlaku untuk puasa sunat sahaja, kan? Puasa sunat ya. Kalau puasa wajib macam puasa Ramadan ataupun puasa nazar, kan? Puasa sebab janji ataupun puasa qada, kan? Puasa qada biasa untuk yang perempuan, kan? Qada puasa. Untuk puasa-puasa wajib ni, puasa nazar, puasa Ramadan, puasa qada, kita tak boleh, orang kata, kalau ada orang bagi ajak untuk makan, kita memang tak boleh lah, tak boleh nak makan sebab itu adalah puasa yang wajib, kan? Dan adat ini dia berlaku untuk puasa sunat. Apabila ada kita sedang melaksanakan puasa sunat dan apabila ada orang ajak untuk pergi jamuan, ada beberapa keadaan. Kita tengok dalam slide yang ni, menurut pendapat Imam An-Nawawi, kan? Imam An-Nawawi kata, ucapan saya sedang berpuasa sebagai memohon kemaafan dan memberitahu bahawa ia sedang berpuasa. Jadi kita kata inni sha'im. Kalau ada orang ajak makan tadi tu, kan, maksudnya kita menunjukkan kita ni sedang berpuasa lah. Minta maaf, tak boleh
terima permintaan dia tadi tu. Namun sekiranya orang yang menjemput itu memberi kebenaran dan tidak menuntutnya hadir, maka gugurlah kewajipannya. Ini. Jadi kalau kita ni kawan kita tadi tu, selepas kita bagi tahu, aku ni puasa. Oh, okeylah, tak apalah. Maksudnya kita tak wajib. Kan? Ini dalam keadaan puasa sunat lah. Dan sekiranya dituntut untuk menghadirinya, maka menjadi tanggungjawab bagi memenuhi tuntutan tersebut. Kalau jemputan tu kan, kawan kita kata, hang kena datang, hang kena mai sini kan, kau kena datang, kau kena mai sini, kena wajib hadir dekat jemputan aku ni kan, contohnya lah. Maka puasa bukanlah sebagai alasan untuk tidak menghadirinya, maka kita pun kena pergilah kan pada jamuan tersebut kan. Apabila menghadiri majlis itu, maka dibolehkan ia berbuka kan. Boleh untuk berbuka puasa. Ini untuk puasa yang sunat dan bukan puasa yang wajib. Biasanya berlaku pada bulan Syawal lah. Bulan Syawal ni kan, selepas puasa Ramadan kita masuk bulan Syawal. Biasanya bulan Syawal ni banyaklah orang buat jamuan berbuka, jamuan open house kan, rumah terbuka kan. Jadi kalau kita pergi open house kan, pastikanlah kita dalam keadaan tidak berpuasa kan. Tapi kalau kita dalam keadaan berpuasa, ambil salah satu pendapat ini, sama ada kita nak tetap berpuasa ataupun kita nak berbuka. Dua-dua ada hujah dia, ada asas dia, dan dua-dua itu adalah diperbolehkan. Tengok keadaan macam mana. Tetapi ingat, untuk puasa wajib kan, puasa Ramadan, puasa nazar ataupun puasa qada, puasa ganti, tetap kena dijalankan. Kalau ada orang tawar nak bagi makan, kita kena bagi tahu, ini shaim, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Okey. Kemudian yang ketiga, yang terakhir untuk sesi hari ini, iaitu adab berpuasa yang seterusnya, membaca doa berbuka puasa. Baca doa ketika kita ni nak buka puasa. Doa orang yang berpuasa merupakan antara doa yang sangat mustajab kan. Sangat mustajab maksudnya begitu hampir untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum." Ada 3 golongan yang doa mereka ni tidak ditolak ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berpuasa hinggalah dia berbuka. Ini daripada pagi kan, lepas masuk waktu salat subuh tu sampailah masuk waktu maghrib kita berpuasa. Maka sepanjang itulah kan, kalau kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala tak akan tolak doa tersebut. Maka dalam bulan Ramadan ni 30 hari ataupun 29 hari kita berpuasa, kita perbanyakkan berdoa. Kan banyak doa macam-macam. Kita nak doa bahasa Melayu boleh, nak doa bahasa Jawa boleh, nak doa bahasa Kelantan boleh. Kan macam-macam doa, tapi kena ikut adab-adab berdoa lah. Kan? Jadi antara adab berdoa ni kita mulakan dengan bismillah. Kemudian alhamdulillah, kemudian selawat. Kan? Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. 3 ni. Kemudian barulah kita baca doa-doa kita. Allahumma barik lana, contoh, ataupun Rabbana zalamna anfusana, contoh, dan hingga akhirnya lah. Kemudian setelah itu kita tutup dengan selawat dan juga lafaz alhamdulillah. Contohnya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Itu. Jadi pastikan doa yang kita baca ni ada pembuka, ada penutup dia. Kan? Itu adab untuk kita berdoa. Kemudian golongan yang kedua iaitu doa pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, pemimpin ni siapa-siapalah. Kalau bapa ataupun ayah kan, itu sebagai pemimpin dalam kalangan ahli keluarga kita. Ataupun ketua kampung, nazir masjid, perdana menteri contohnya. Selagi mana pemimpin tersebut adalah pemimpin yang adil, Allah Subhanahu wa taala akan terima doa dia.
Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, orang yang teraniaya. Dan orang yang teraniaya ni, doa mereka ni juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini 3. Maka menurut Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan anjuran kepada kita agar memperbanyakkan doa sewaktu berpuasa. Kan tengok, Imam An-Nawawi pun sebut kita dianjurkan untuk berdoa, memperbanyakkan doa dalam kita ni sedang berpuasa. Bermula daripada awal hinggalah ke akhirnya, kan ini. Itu kelebihan orang-orang yang berpuasa, doa mereka ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian macam mana cara kita ni nak berdoa, kan? Berdoa biasa kita baca doa ni sebelum berbuka puasa, kan, ataupun setelah berbuka. Kita tengok. Baik. Yang pertama, sebelum berbuka puasa. Ini cara yang pertama. Sebelum berbuka kita baca doa apa jua sekalipun. Kan? Jadi sebelum berbuka ni, kalau contoh sekarang ni maghrib, kalau dekat Kelantan 7.19. Hari ni tak pasti, tak tengok lagi. Kalau sebelum ni lah 7.19. Jadi antara ambil contoh lah, kan, 6.30 ataupun pukul 7. Dalam antara sebelum berbuka ni kita perbanyakkan berdoa, kan. Jangan lagalah untuk main game ke, buka Facebook ke, buka Instagram ke, apa semua tu. Itu letak tepi dulu, handset tu letak tepi dulu sebelum berbuka, khususnya ketika mana dekat pukul 7 tu. Jadi 15 minit sebelum berbuka puasa ni kita perbanyakkan doa. Banyaklah doa-doa yang kita boleh mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak apa sahaja, kan, cita-cita kita, keperluan kita, semua kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi ini sebelum berbuka puasa, macam-macam doa yang boleh kita baca. Kemudian sejurus selepas berbuka. Ini maksudnya sejurus selepas berbuka ni, masuk azan, masuk waktu maghrib, dengar bunyi azan, kan, kita baca doa sebelum makan tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lepas tu kita minum air kosong ataupun makan tamar terlebih dahulu, makan kurma terlebih dahulu, kan. Setelah tu terus kita baca doa ini, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Itu riwayat yang pertama. Ataupun doa yang kedua, zahabat dama'u wa batalat al-uruku wa sabatil ajru insyaallah taala. Dua-dua doa ini boleh kita baca, boleh kita amalkan, iaitu bila sejurus selepas berbuka, kan. Jadi ini agak pelik. Macam mana jadi macam tu, Ustaz? Bukan dia baca sebelum kita makan ke? Sebab tu kita perhatikan tadi, cara kita berdoa ni ada 2, kan. Sebelum berbuka kita baca doa, macam-macam doa, kan. Macam-macam doa, doa sebelum makan ataupun doa-doa yang lain, itu sebelum berbuka. Kemudian ini sejurus selepas berbuka, maksudnya sebelum kita makan makanan berat lah. Maksudnya kita selepas minum air kosong, selepas makan kurma sebiji, kita terus baca doa ini. Jangan lama-lama sangat. Lepas berbuka tu terus baca doa ini, kan. Ini sebagaimana pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Imam Ramli, kan. Mereka mengatakan doa ini dibaca sejurus selepas berbuka, bukan sebelumnya. Ini ilmu baru untuk kita, kan. Bukan kalau tak baca bukan dosa ke macam mana, cumanya keafdalan dia tu, keutamaan dia tu macam tu, kan. Jadi setakat ini sajalah untuk sesi hari ini, dan insyaAllah kita akan sambung bahagian yang kedua pada esok hari, insyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa sebarang persoalan nanti boleh tanya dekat Ustaz. Okey, untuk soalan yang kedua, kan, soalan yang pertama tadi 2 markah, ini soalan yang kedua 3 markah. 3 markah ni macam mana? Untuk soalan yang ketiga ni, cuba kamu sebutkan tentang 3 isi utama yang boleh kamu dapat daripada video kali ini, kan.
3 isi utama ataupun 3 isi penting lah yang kamu boleh dapat daripada video ini. Daripada video ni ada lebih kurang 25 minit nih, coba keluarkan 3 isi penting sahaja, 3 markah. Jadi cukup untuk soalan pada hari ini ada 5 markah. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.